Di utara ni beliau seorang yang amat diminati. Kepulangan yang berharga di kaca televisyen. Dia banyak mendidik dan banyak memberi kesedaran kepada kita lah. Penyampaian yang disampaikan sangat berkesan. Setiap orang yang dengarnya akan cuba untuk mengamalkan apa yang disampaikan. Tsunami terbaru dunia dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis daripada Masruq radhiyallahu anhu, kata dia, aku berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, inna Quraisyan abta'u 'anil Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata dulu pada masa Nabi SAW dia ada di Mekah, orang-orang Quraisy yang merupakan juga adik-beradik Nabi, mereka tolak Nabi dan mereka tolak Islam. Nabi beranak di Mekah, dia besar di Mekah, dia dilantik menjadi Nabi di Mekah. Umur 40 Nabi SAW dilantik jadi Nabi. 13 tahun Nabi duduk ada di Mekah. Umur 53 baru Nabi hijrah keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Daripada beranak sampai umur 53, orang Mekah tak mau Nabi SAW. Nabi hijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Orang Madinah welcome Nabi. Dengar kata Nabi nak mai, hari-hari pergi tunggu dekat sempadan Madinah. Pergi duduk tunggu tengok padang pasir, kok nampak kelibat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia cerita. Dia kata inna Quraisyan abta'u 'anil Islam. Dia kata Quraisy di Mekah, depa tak mau Islam, depa tak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai satu tahap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai doa tak elok pada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak boleh ke dia doa tak elok ke orang ni susah tuan-tuan. Daripada dia kecil sampai dia dilantik menjadi Nabi sampai wafat dia, berapa saja hadis yang Nabi doa tak baik kepada orang. Dalam syarah hadis ni dia cerita, dia kata hadis ni berlaku selepas daripada peristiwa Nabi SAW semayang di tepi Kaabah. Tiba-tiba Abu Jahal cabar kawan-kawan dia. Abu Jahal kata, siapa berani pergi ambil perut unta busuk, pergi lungguk atas belakang tengkuk Nabi, itu orang berani. Abu Jahal kata. Bangun satu orang yang disebut adalah hadis Muslim sebagai ashqal qaum. Ashqa daripada perkataan syaqi. Syaqi jahat. Ashqa cukup jahat. Dia bangkit, dia terus pi, dia pegang perut unta yang dah berapa hari dah, yang dah busuk ni, dia pegang dengan tangan dia, dia mai waktu Nabi SAW sujud, dia lungguk perut unta busuk ni atas tengkuk Nabi SAW. Abu Jahal dengan kawan-kawan dia bila tengok seronok. Dalam hadis kata seronok mereka ni sampai hang tolak aku tolak hang, sampai terhoyong-hayang badan. Seronok tengok Nabi kena macam tu. Kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis tu, dia kata kalaulah sekiranya aku ada kekuatan, kalaulah sekiranya aku ada kemampuan, Ibnu Mas'ud kata aku nak pergi buang tu benda hak depa buah atas belakang Nabi tu. Dia kata tapi aku tak berani, dia kata. Pasal Nabi dan orang Islam pada masa tu minoriti, bilangan sikit di Mekah ni. Ada orang pergi habaq dekat Fatimah anak Nabi. Fatimah berlari-lari. Fatimah masa tu budak lagi, berlari-lari dia main dia tengok orang buat kepak dia macam tu. Nabi SAW bila orang lungguk perut unta busuk atas belakang dia, dia sujud, dia tak bangkit. Fatimah ambil perut unta tu, buang daripada belakang Nabi, baru Nabi bangkit daripada sujud dia.
Lepas itu Nabi SAW doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Dengan hati yang berat Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, binasakan Quraisy. Sedangkan Quraisy itu bangsa Nabi SAW. Lepas daripada tu Nabi terus kena, dan ramai lagi sahabat kena cukup teruk dengan kafir Quraisy ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata apabila orang Quraisy tolak Islam, tolak Nabi, tolak seruan yang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi SAW tak boleh tahan. Fada'a alaihimun Nabi SAW. Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah wa'mai satu bala. Mudah-mudahan dengan bala tu jadi pengajaran kepada Quraisy ini. Dalam riwayat lain dia kata, Nabi sebut, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Itu doa Nabi. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan aku, tolong aku. Aku tak tahan dah dengan jahat mereka ni. Tolong aku alaihim, supaya mai satu bala ke atas mereka ni. Bisab'in kasab'i Yusuf. Nabi kita buat mai satu bala kepada mereka ni, yang bala itu kemarau 7 tahun, seperti mana kemarau 7 tahun yang menimpa zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu boleh bayang manusia yang sesabar Nabi boleh sampai ke tahap dia keluar doa macam tu kepada kaum dia sendiri. Maknanya penderitaan yang dia tanggung maksimum. Dalam syarah hadis ni kata apa? On the spot mulalah kemarau. Tapi kemarau itu tidak sampai 7 tahun. Setahun orang Quraisy kena kemarau. Tidak ada setitik air hujan turun. Orang Quraisy bukan sahaja tidak ada air, bahkan mereka sudah tidak ada sumber kehidupan. Orang Quraisy pada masa itu tak boleh nak tanam apa. Tidak ada hasil. Kata hadis tu, hatta halaku, sehinggalah binasa habis mereka. Wa akalul maitata wal izam. Kata Abdullah bin Mas'ud, sampai ke tahap mereka gamak makan bangkai. Pada seminggu jadi 2 minggu, daripada 2 minggu 4 minggu, 4 minggu jadi 3 bulan, 3 bulan jadi 6 bulan, sampai setahun tak boleh tahan. Bila keadaan sudah main macam tu, yang kemarau ini bukan kemarau biasa, daripada mula dah terdetik hati. Kata ini silap-silap doa Muhammad sudah jadi. Walaupun mereka tidak percaya Nabi Muhammad itu Nabi, mereka tolak Nabi Muhammad, mereka tolak Islam yang dibawa oleh Nabi. Dan apabila benda sudah jadi macam tu, mereka sudah main kalang kabut. Faja'ahu Abu Sufyan. Abu Sufyan pergi jumpa Nabi SAW. Siapa tuan-tuan Abu Sufyan ni? Pembesar Quraisy. Dia dengan Nabi ni beza umur macam mana? 10 tahun beza. Dia senior Nabi 10 tahun. Dia beranak 10 tahun sebelum Amul Fil, sebelum tahun gajah. Nabi beranak tahun gajah. Dia orang kenamaan Quraisy. Dia satu orang yang disanjung oleh Arab seluruhnya. Dia selalu menjadi ketua perdagangan. Kalau sekiranya ada rombongan perdagangan nak pergi ke mana-mana, dia akan lead. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar, Abu Sufyan yang macam ni punya jahat dia kepada Islam, kepada Nabi SAW, pada hari pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam. Dia masuk Islam bukan kerana dia takut Nabi, tapi bila dia tengok Nabi SAW pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi masuk dengan aman, tidak ada darah tumpah walau setitik. Dia tengok akhlak Nabi, dia rasa kalah dengan Nabi. Dia pergi jumpa Nabi SAW, satu orang besar Quraisy, satu orang yang kalam dia kalam masmu'. Orang Arab bila dia kata kalam masmu', maksudnya ini orang cakapnya orang dengar. Masmu',
maksud didengar. Macam mana tokoh besar yang kuat menentang Islam hanya kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari pembukaan kota Mekah, dia kata, aslimni ya Muhammad, bagi aku jadi orang Islam ya Muhammad. Dan start daripada noktah itu, daripada tarikh itu, Abu Sufyan menjadi komander tentera Islam. Semasa berlaku kepungan ke atas bandar Taif, dia pimpin tentera pergi ke Taif. Dalam peperangan itu, mata dia buta sebelah. Dan kemudian ketika perang Yarmuk, mata dia buta lagi sebelah. Abu Sufyan yang bermula daripada gangster besar Mekah, tiba-tiba berakhir hidup dia. Dia mati umur 90. Dia mati dalam keadaan mata buta dua belah. Buta kerana menegakkan Islam. Abu Sufyan juga adalah bapa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Abu Sufyan juga adalah bapa kepada Ummu Habibah ataupun Ramlah, nama sebenar dia, yang kemudiannya menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada satu orang yang memusuhi Nabi cukup kuat, kemudiannya menjadi pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bila dah kemarau setahun, sampai dah makan tulang, Abu Sufyan pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, ji'ta ta'muru bi silatir rahimi. Orang bijak, orang cerdik, orang pandai, orang kaya, orang ada kuasa dalam Mekah, bila dia pergi bercakap ni, cakap dia hebat. Dalam keadaan susah, perit, menanggung kehidupan setahun tak turun hujan ni, dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, ji'ta ta'muru bi silatir rahimi. Dia kata, wahai Muhammad, hang timbul mai dalam masyarakat kami ni, di antara agenda besar yang hang bawa ialah hang mengajak kepada silaturahim. Wa inna qaumaka halaku. Dia kata, ni apa hadut jadi hari ini, kaum engkau, adik-beradik engkau, dia kata binasa mereka dengan kemarau ni. Fad'ullah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, tolong doa dekat Allah, Tuhan hang stop kemarau ini. Dia percaya kat Nabi. Dia percaya kat Nabi. Dalam Quran Allah sebut, Rabbana kshif 'annal 'azab inna mu'minin. Sadaqallahul azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan minta, ya Allah ya Tuhan, angkatlah daripada kami azab ini. Nabi ni satu orang manusia cukup lembut hati. Dia doa supaya Allah buat turun azab bagi mereka ni ada akal. Bila Allah buat mai azab, orang yang kena azab mai cari dia, dia minta pula kepada Allah suruh stop. Dia tak sampai hati nak tengok orang ditimpa azab. Angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, angkatlah azab kemarau ini. Inna mu'minun. Sesungguhnya kami nak beriman. Ni kami, maksudnya ni semua Quraisy ada ni, mereka nak beriman dah denganmu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tak boleh dengar doa Nabi dia. Turun hujan, lalah tu juga. Kata dalam hadis ni, summa adu ila kufrihim. Puak-puak ni turun hujan seronok, mereka kekal dengan kekafiran mereka. Macam mana perangai Bani Israel, macam itulah perangai sebahagian daripada Quraisy ini. Maka turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhan kata, yauman nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Allah subhanahu wa ta'ala kata, tunggulah hari hampa dah mengaku hampa nak beriman, kalau sekiranya Allah buat mai hujan, Allah buat mai hujan, hampa kufur juga dengan Allah. Tuhan kata tunggu, yauman nabtishul batshatal kubra,
tunggu Allah Subhanahu wa taala nanti bawa mai satu hari yang pada hari itu hampa nanti kena hantam dengan hantaman yang cukup kuat. Inna muntaqimun. Tuhan kata, ingat, sesungguhnya kami adalah Tuhan yang memberi balasan. Kalau kami kata kami akan balas, Tuhan kata kami tentu balas. Hampa tak kena atas dunia, hampa tak boleh lari di akhirat esok. Kata dalam hadis tu, Yauma Badrin. Hari yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah hari Perang Badar. Perang Badar, bila Nabi hijrah ke Madinah, perang pertama berlaku dalam Islam adalah Perang Badar. Dan dalam perang itu, kafir musyrikin kalah teruk, mati bergelempangan. Sehingga kan mereka ditanam dalam satu lubang besar di Badar itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam riwayat lain dia kata, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuqul ghaith. Dan riwayat lain kata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan minta doa, Rabbana kshif 'annal azab, ya Allah angkatlah azab kemarau yang turun ni, inna mu'minun, kami semua akan beriman kepadamu. Bila Nabi sebut aja macam tu, fasuqul ghaith, Allah buat turun hujan dan fa'atbaqat alaihim sab'an. Kata hadis tu, hujan yang turun itu seminggu, setahun kemarau tak ada hujan. Nabi doa, turun hujan itu sab'an, 7 hari tak berhenti, non-stop hujan. Wa syakkan nas kathratal matar. Meneru pakat pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, ni apa cerita ni sampai tak berhenti hujan ni, sampai tak boleh nak buat kerja apa ni, hari-hari hujan ni. Bila orang mengadu dekat Nabi, susah pula, kemarau susah, hujan turun 7 hari tak berhenti pun susah. Nabi terus doa, Allahumma hawalaina, ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan ini hawalaina, keliling kawasan kami, wala alaina, jangan bagi hujan turun atas kami. Habis saja Nabi sebut doa tu, fanhadarat as-sahabatu an ra'sih, awan mendung bergerak daripada atas kepala Nabi, bergerak meminggir daripada kawasan Makkah. Fasuqun nasu hawlahum, turun hujan di kawasan sekitar, tidak turun di kawasan Makkah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Begitu keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang hidup pada zaman dia tidak mahu terima. Dalam sebuah ayat dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakullan akhadna bidhanbih faminhum man arsalna alaihi hasibah wa minhum man akhadhathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Al-Ankabut ayat 40. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kesudahan orang yang lawan Allah, orang yang lawan Nabi mereka. Kesudahan dia, Tuhan kata fakullan akhadna bidhanbih. Tuhan janji dalam Quran, setiap seorang yang lawan Allah, yang lawan Nabi ni, kami akan ambil tindakan ke atas mereka ni semua kerana dosa mereka lawan Allah dengan lawan Nabi ni. Faminhum, di kalangan mereka yang lawan Allah dan lawan Nabi ini, man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami buat mai kepada mereka hujan batu kerikil. Dalam surah lain dia cerita apa? Batu itu semua al-musawwamah. Dia kata tulis nama siap dah. Quran kata. Dan batu tu jatuh atas Tuhan punya nama yang ada di batu tu. Maknanya tak boleh lari daripada azab Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia ambil tindakan dia sangat keras. Tak ada siapa boleh lepas daripada kena tindakan dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, dia kata faminhum man arsalna alaihi hasibah. Di kalangan depa ada yang kami buat mai hujan batu kerikil. Siapa kena hujan batu kerikil tuan-tuan? Kaum 'Ad, kaum Nabi Hud. Depa kena azab dalam bentuk hujan hasibah. Hujan batu kerikil, batu betul, panas, turun, jatuh atas kepala, tembus tapak kaki. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Ada di kalangan yang lawan Allah, yang lawan Nabi ini, kami ambil tindakan kepada mereka dengan kena sayhah, kena jerekah, suara macam guruh, berdentum, cukup kuat, yang suara itu mampu membuatkan orang yang dengar mati. Siapa yang kena tuan-tuan? Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Wa minhum man khasafna bihil ard. Tuhan kata ada di kalangan orang yang lawan Allah, yang lawan Nabi ini, kami benam dia di dalam bumi. Siapa yang kena telan bumi tuan-tuan? Qarun. Dia dengan harta benda dia, dengan rumah kediaman dia, semua ditelan bumi. Wa minhum man aghraqna. Tuhan kata ada yang kami ambil tindakan dengan kami tenggelamkan, kami karamkan di lautan. Firaun, Namrud dan bala tentera dia ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Dekat-dekat nak mati, terkinja-kinja dalam laut. Amantu bi Rabbi Musa. Dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa. Sudah terlewat. Dilemaskan mereka semua di dalam laut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Tuhan kata Allah tidak zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tuhan kata tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Umat dulu, kalau mereka bantah Allah dan Nabi, dandan kena bala. Umat dulu. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bantah Allah, kita bantah Nabi, tapi kita tak kena azab serta merta. Pasal apa? Pasal Nabi sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong kita ni umat dia ni, bagi peluang sampai akhir hayat dia. Mudah-mudahan dia ada peluang untuk nak bertaubat kepada Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal sayang dia kat kita. Maka kita buat lagu mana pun, kita tak kena azab macam yang kena umat-umat dulu. Bersyukurlah kita kepada Allah kerana kita masih diberi peluang. Mudah-mudahan kita tidak sia-siakan peluang ini. Kuliah hari ini berkisahkan zaman dahulu diazab. Nah, tu kemudian pun akan berlaku di akan zaman sekarang ni. Banyak perkara yang telah pun disentuh oleh yang berbagai ustaz, dan kesemua persoalan yang disentuh oleh ustaz ni kebanyakannya berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dia juga merupakan tokoh tempatan. Jadi bila kita dengar ceramah dia tu, kita rasa macam terbawa-bawa dan tak salin pun kita ingat sampai bila-bila.